Okey. Alright, so macam biasa sebelum kita mulakan kelas, cikgu bagi tahu dulu peraturan kelas kita. Pertama sekali jangan lupa nanti tandakan kehadiran dengan mengisi Google Form yang cikgu bagi tu dekat WhatsApp tu, tekan link, tulis nama kamu. Yang kedua, pastikan kamu ada internet dengan teknologi yang sesuai. Yang ketiga, buka kamera, tapi kalau internet kamu slow ataupun lemah, kamu boleh tutup kamera. Yang keempat, fokus pada kita punya sesi pengajaran dan pembelajaran. Yang kelima, tutup mikrofon kecuali cikgu panggil ataupun kamu ada nak tanya soalan. Dan yang keenam, hantar tugasan yang diberi. Tapi hari ini tak ada tugasan yang berat. Kalau kamu dah buat tugasan minggu lepas, minggu ni dah tak perlu dah buat tugasan. Siapa yang tak buat lagi je tugasan minggu lepas, buat tugasan yang cikgu bagi untuk minggu ni sebab tugasannya sama. Okey, itu sahaja. Kita akan mulakan sama juga macam yang kamu semua dah tengok kan video cikgu bagi minggu lepas mengenai keadilan. Pada hari ini cikgu nak ulang balik dan cikgu nak tengok kamu ada soalan ataupun tak faham mengenai keadilan dengan warga sekolah. Okey. Sebelum kita mulakan pembelajaran, macam biasalah cikgu akan bagi tahu apa objektif pembelajaran yang kamu perlu tahu pada akhir kelas ni nanti. Yang pertama, kamu boleh nyatakan ataupun perihalkan 3 cara bersikap adil sesama warga sekolah. Itu yang pertama sekali yang kamu boleh buat. Nanti cikgu tanya apa cara-cara nak bersikap adil dengan warga sekolah, kamu semua mesti boleh jawab. Yang kedua, kamu boleh menjelaskan sekurang-kurangnya 3 kepentingan. Kepentingan ni apa cikgu? Kepentingan ni macam kebaikan lah kalau kita bersikap adil. Yang ketiga, apakah kesan? Kamu pun boleh bagi tahu kesan kalau kita tak bersikap adil. Ini yang cikgu kamu akan dapat. Okey, pertama sekali ialah keadilan. Cikgu nak siapa ada Cikgu nak Alex. Cuba Alex baca apa maksud ni. Baca bawah ni. Keadilan adalah perbuatan yang sama, rata dan tidak bersikap berat sebelah. Okey, betul. Keadilan merupakan satu perbuatan yang sama rata. Contohnya kalau kita ada dua perkara, kiri dan kanan mestilah sama rata. Dan dia tak bersikap berat sebelah ataupun pilih kasih. Maksudnya kalau kamu ada gula-gula, kamu nak bagi dengan kawan-kawan kamu. Kalau kawan-kawan, contohnya kamu ada 2 orang kawan. Alex ada 2 orang kawan, Sanjit dengan Kumar. Kalau Alex bagi Sanjit 2 biji gula-gula, Alex kena bagi Kumar pun 2 biji gula-gula. Baru kita panggil itu sebagai sebuah keadilan ataupun perkara yang adil. Okey, seterusnya nampak tak gambar kat bawah ni? Nampak? Adil. Kiri dan kanan ni sama. Ini 2 biji bola, ini pun 2 biji bola. Ini pun sama juga. Dia tidak berat sebelah dan sekolah. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai keadilan dengan warga sekolah. Okey, cikgu nak yang ada cikgu nak Angel cuba baca apa yang cikgu tulis ni, cara-cara bersikap adil sesama warga sekolah. Cara-cara bersikap adil semasa warga sekolah. Sesama, maksudnya dengan warga sekolah. Okey, apa cara dia? Apa cara dia? Cuba Angel baca yang ni. Memberikan hadiah kepada setiap guru yang mengajar. Alright, itu cara satu ya. Okey, memberikan hadiah kepada setiap guru yang mengajar. Maksudnya bukan satu macam memang kena bagi hadiah, bukan. Maksudnya kalau Angel nak bagi hadiah dekat satu cikgu, sepatutnya Angel kena bagi dekat semua cikgu yang mengajar. Sebab itulah cara untuk kita bersikap adil. Kita tak boleh berat sebelah ataupun pilih kasih, bagi dekat satu cikgu saja, tak boleh. Kalau nak bagi kena bagi dekat semua. Itulah contoh untuk bersikap adil. Yang kedua, nampak tak apa ni? Memberikan layanan yang sama pada setiap warga sekolah. Maksudnya, kamu kalau jumpa cikgu-cikgu, kamu bagi salam kan? Selamat sejahtera dan sebagainya.
Kalau kamu jumpa dengan acik kantin, kamu jumpa dengan cleaner ataupun dengan pegawai keselamatan sekolah, kamu juga kena berikan layanan yang sama. Maksudnya kamu kena tegur dan memberikan salam. Barulah adil. Janganlah cikgu saja kita bagi salam, orang-orang lain kita tak bagi salam. Makcik kantin semua kita tak bagi salam. Okey. Yang ketiga, apakah cara-cara berkawan dengan cara-cara bersikap adil adalah berkawan dengan semua warga sekolah. Maksudnya kawan-kawan kamu pun warga sekolah kan? Jadi kamu kena berkawan dengan mereka tak mengira kaum dan bangsa. Tak kisahlah dia Chinese ke, dia Indian ke ataupun dia Malay. Kawan dengan semua orang barulah adil. Dan yang terakhir adalah melakukan tugasan bersama tanpa mengelak tugasan tersebut. Contohlah kan, contoh cikgu ada bagi satu tugasan. Cikgu cakap, okey, untuk kelas pendidikan moral cikgu ni ada 10 orang kan. Contohlah ada 19 orang ni, cikgu nak kamu semua bina satu model KLCC contoh. Tak bolehlah seorang je yang buat. Semua kena buat model tersebut bersama-sama, barulah adil. Okey, kita tengok pula kepentingan bersikap adil sesama warga sekolah. Ada Kesha kan? Kesha ada kat sini kan? Kesha ada tak? Okey, cikgu nak Kesha baca. Apakah kepentingan bersikap adil sesama warga sekolah? Yang pertama ni apa? Apa dia? Boleh tak? Okey, cikgu rasa Kesha punya internet perlahan kot. Yang pertama ni, kepentingan ataupun kebaikan bersikap adil sesama warga sekolah adalah disayangi warga sekolah. Iyalah, kalau kamu bersikap adil dengan semua, nanti orang-orang dekat dalam sekolah pun akan sayang dan hormat dengan kamu. Yang kedua, dia akan membanggakan guru. Contohnya, cikgu-cikgu kamu akan tengok, bagusnya anak murid ni, dia bersikap adil dengan semua orang. Bangga cikgu tu sebab cikgu tu rasa macam dia yang mengajar kamu bersikap adil. Yang ketiga, elak berlakunya ketidakadilan. Apa maksudnya? Maksudnya, bila kamu dah berlaku adil, tak adalah perkara seperti berat sebelah, pilih kasih berlaku. Ia juga boleh elakkan pergaduhan. Cuba bayangkan kalau kamu tak bersikap adil sesama kawan kamu. Kamu selalu macam pilih kasih. Kamu ada gula-gula, kamu bagi dekat kawan seorang ni saja. Yang kawan lain kamu tak bagi. Nanti mereka akan bergaduh sebab tak adil. Yang seterusnya adalah bermotivasi ke sekolah. Maksudnya kamu lebih suka ke sekolah sebab semua orang sayang kamu, sebab kamu semuanya adil, tak ada gaduh-gaduh dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah dekat sekolah tu akan wujud suasana yang aman dan harmoni. Maksudnya seronoklah pergi sekolah. Okey, seterusnya kita akan tengok pula apakah kesan kalau kita tak bersikap adil pula dengan warga sekolah. Yang atas tadi ialah kepentingan kan, kebaikan kalau kita bersikap adil. Kalau kita tak bersikap adil, apakah kesan dia? Apa kesan buruk dia? Tadi sepatutnya kalau kita buat adil, kita tak ada pergaduhan kan? Tapi kalau kita tak berlaku adil, kita berat sebelah, akan berlakunya pergaduhan. Itu yang pertama. Cikgu-cikgu semua akan rasa mereka gagal dalam mendidik kamu. Maksudnya, bila kamu tak bersikap adil, cikgu-cikgu rasa macam, saya dah gagal, macam tu. Yang seterusnya adalah berlaku pilih kasih dan wujudnya suasana tidak aman. Ialah kamu akan berat sebelah dan pilih kasih dengan orang-orang tertentu. Dibenci warga sekolah. Nanti ramai orang akan macam tidak suka dengan kamu sebab kamu tidak bersikap adil. Jadi kamu pun akan tidak bermotivasi ke sekolah. Kamu tak suka dah pergi sekolah nanti kalau kamu tak bersikap adil. Akhir sekali lah berlakunya perpecahan. Ini yang kita tak nak. Kita nak semua sama-sama. Kita tak nak ada yang berpecah. Okey, itu saja. Cikgu kita nak pergi pula tengok kamu punya tugasan yang ni. Okey. Tengok siapa yang dah hantar, kita tengok satu-satu. Ini siapa punya ni? Ini Satinder. Satinder tak ada kan? Kita tak payah tengok. Kita tengok siapa punya lagi. Kesha. Okey, kita tengok Kesha punya dulu. Nyatakan 3 cara bersikap adil sesama warga sekolah. Kesha jawab, layan semua warga sekolah semua sama. Ejaan sama dengan layan
Jawapan ni betul dah. Tapi ini baru satu cara. Sepatutnya kamu kena nyatakan 3 cara. Apa lagi cara yang lain? Cara kedua adalah kamu perlulah, apa tadi? Mari kita tengok. Cara kedua adalah kamu tadi layan dah betul, memberikan layanan yang sama pada semua warga sekolah, betul. Yang kedua, kamu boleh cakap berkawan dengan semua warga sekolah tanpa mengira kaum dan bangsa. Yang ketiga, lakukan tugasan bersama tanpa mengelak tugasan tersebut. Okey. Yang seterusnya, soalan yang kedua, nyatakan kepentingan bersikap adil sesama sekolah. Sepatutnya disayangi warga sekolah. Betul dah, tapi baru satu. Yang lain apa? Tidak berlaku pergaduhan, bermotivasi ke sekolah, guru-guru bangga dengan kita. Okey. Yang ketiga, nyatakan 3 kesan sekiranya tidak bersikap adil sesama warga sekolah. Okey. Maksud Kesha di sini, individu ni kalau kita tak bersikap adil dekat sekolah, kita akan dibenci oleh sekolah. Sepatutnya Kesha tulis dibenci oleh sekolah. Lepas tu Kesha patutnya letak lagi 2 jawapan, iaitu dibenci oleh sekolah, dan bagilah jawapan yang lain, berlaku pergaduhan, cikgu-cikgu rasa gagal dalam mendidik kamu dan sebagainya. Okay, kita tengok siapa punya lagi ada yang hantar. Okay, Angel. Kita tengok Angel punya pula. Okey, nyatakan 3 cara bersikap adil sesama warga sekolah. Pertama sekali, layan semua warga sekolah sama rata. Okey, betul. Kawan dengan semua bangsa dan agama, betul juga. Melakukan tugasan bersama dan tidak mengelak daripada melakukan tugasan. Okey, tepat. Full mark. Okey, seterusnya, nyatakan 3 kepentingan. Okey, 3 kepentingan ni apa? Disayangi warga sekolah, betul. Banggakan guru. Maksudnya bukan banggakan guru, maksudnya guru bangga dengan murid-muridnya. Dan tidak berlaku pergaduhan. Okey, betul juga. Tahniah. Dan yang ketiga adalah nyatakan 3 kesan sekiranya tidak bersikap adil sesama warga sekolah. Pertama, apa dia? Berlaku pergaduhan, betul. Kamu tidak bermotivasi untuk ke sekolah, betul juga. Berlakunya perpecahan. Okey, tanya Angel. Sebenarnya kita ada tak? Alex. Okey, ada pun Alex. Yang ketiga adalah nyatakan 3 cara bersikap adil sama warga sekolah. Okey, berkawan dengan semua sekolah tanpa mengira kaum dan bangsa, betul. Melakukan tugasan tanpa mengelak tugasan tersebut, betul juga. Memberikan hadiah kepada setiap guru yang mengajar, betul juga. Bagus. Nyatakan 3 kepentingan bersikap adil sama warga sekolah. Apa Alex buat? Disayangi warga sekolah, betul. Elak daripada berlakunya ketidakadilan, betul juga. Dan bermotivasi ke sekolah. Pandai. Dan yang terakhir adalah 3 kesan kalau kita tidak bersikap adil. Apa dia? Berlaku pergaduhan, dibenci warga sekolah dan tidak bermotivasi ke sekolah. Okey, Tania. Cikgu tengok Angel dengan Alex dapat jawab dengan betul. Tania. Bagi Kesha Vartini, okey, boleh perbaiki, tapi kamu dah faham dah apa yang cikgu nak sampaikan sebab kamu boleh jawab. Cuma kamu boleh jawab 3 jawapan. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya soalan sedikit sebelum kita habiskan kelas. Okey, cikgu nak tanya siapa dulu ni? Cikgu nak tanya dengan Angel dululah. Cikgu nak tanya dengan Angel dulu. Okey, Angel. Kalau kamu cuba bayangkan ada seorang individu ni. Okey, cikgu lukislah. Cikgu lukis tu kamu. Sekejap. Okey. Tapi cikgu lukis tak lawa tau. Tapi kamu tengok sajalah. Okey. Cuba bayangkan. Kamu nampak kan? Nanti cikgu tunjuk Okey, tunggu sekejap. Loading. Okey, nampak ni. Ni contohlah kan. Ni ada satu individu, ada satu orang ni kan. Okey, nama dia kita letak Ali lah. Kita letak Ali. Nama dia Ali. Okey. Ali tengah jalan. Ini jalan tau. Okey, Ali tengah jalan. Ali jumpa cikgu. Ali bagi salam. Ni cikgu. Ali bagi salam. Okey, sini ada pakcik kebun. Pakcik kebun tengah pegang cangkul, nampak? Pegang cangkul. Okey, bila Ali lalu pergi jumpa, mula Ali jumpa cikgu ni. Ali bagi salam, lepas tu Ali jumpa pula dengan tukang kebun ni. Ali lalu saja untuk pergi ke sekolah, untuk pergi ke kelas dia. Ni kelas dia. Ali lalu je, Ali tak bagi salam. Apakah perbuatan ini adil ataupun tidak adil? Jawab.
Adil tak? Ali lalu kat sini jumpa cikgu ni, dia bagi salam, selamat sejahtera, tapi masa dia nak pergi masuk kelas ni, dia jumpa pakcik kebun ni, dia jalan je. Okey, ini adil ke tak adil? Adil ke tak? Dia jalan, jumpa cikgu ni, dia bagi salam, selamat sejahtera cikgu. Selepas itu, dia nak masuk kelas, dia jumpa pakcik kebun. Tapi, dia tak bagi salam pun dekat pakcik kebun tu. Dia terus masuk dekat kelas. Itu adil ke tak? Angel rasa dia adil tak? Saya rasa adil. Angel rasa adil? Okey, jawapan dia tak adil. Sebab apa tak adil? Sebab, bila dengan cikgu, dia bagi salam. Dia kata selamat sejahtera. Tapi dengan pakcik kebun ni dia lalu je. Dia tak tegur pun pakcik kebun. Dia tak cakap pun selamat sejahtera pakcik. Tak adil lah. Cikgu ni je yang dapat bagi salam. Dia bagi salam tapi pakcik kebun ni dia tak bagi salam pun. Okay? Alright. Seterusnya Alex. Cikgu nak tanya soalan juga. Apa cikgu nak bagi situasi kat kamu? Okay. Cikgu bagi sini. Alright. Okay. Sekarang ni, ini Alex. Okay, ini Alex. Okay, ini Alex. Alright, sekarang ni, Alex bawa hadiah. Bawa hadiah untuk bagi dekat cikgu. Untuk bagi dekat cikgu A dengan untuk bagi dekat cikgu B. Okay, dua-dua cikgu ni mengajar Alex. Adakah perbuatan ni adil ataupun tidak adil, Alex? Adil. Adil, okey, bagus. Sebab apa? Sebab Alex bagi dekat cikgu A dan Alex bagi juga dekat cikgu B, betul? Alright, good. Kesha ada internet tak? Kalau ada internet ataupun boleh dengar, cikgu nak tanya Kesha last sebelum kita habiskan kelas hari ini. Tak ada tak ada internet. Okey, tak apa. Nanti Kesha boleh tengok recordings, okey? Ada soalan tak nak tanya dekat cikgu mengenai adil dengan warga sekolah? Esok cikgu akan ajar juga kamu semua. Cikgu akan record video, bukan esok, hari Khamis ni. Hari Khamis ni cikgu akan ajar moral juga dengan kamu. Kita akan pergi juga tajuk keadilan ni. Tapi cikgu nak buat aktiviti dengan kamu. Cikgu tak buat Google Meet. Cikgu akan bagi recording dan cikgu suruh kamu buat aktiviti tugasan yang diberikan, okey? Kesian Kesha. Kesha tak ada internet ke? Okay, dia tak ada internet. Alright. So, ada soalan nak tanya Angel dengan Alex? Tak ada. Alright. Angel tak ada? Alright. So, sebelum kita habiskan, ingat tau, kita kena berlaku adil dengan semua warga sekolah kita. Tak kisahlah cikgu ke, dengan pakcik kantin ke, dengan kawan-kawan ke, kita adil dengan semua orang. Nanti kita akan pergi lagi macam mana nak tunjukkan keadilan ni. Okey, terima kasih kepada Alex dengan Angel dan Kesha sebab masuk kelas cikgu dan buat tugasan ni. Jadi hari ni tak perlu buat tugasan apa-apa sebab minggu lepas dah buat kan. Nanti hari Khamis ni ada tugasan kamu buat, okey? Alright, hari ni relax dulu. Mungkin subjek lain ada kerja sekolah kan, ada tugasan banyak dah kan. Buat dulu yang subjek lain dulu. Cikgu punya hari Khamis nanti. Okey? Alright, stay safe. Have a good day. Bye-bye. Alright. Bye-bye. Bye cikgu. Bye-bye. Alright, bye-bye Kesha. Baru dengar suara dia. Alright.